Aku minta aku ya, bodoh. Api bodoh? Buruk M. Yang ini buruk H. Mau dah. Unta padang pasir rumah. Janganlah, ini banyak kenangan tau rumah. Dia suka bini dia jerit ni. Dia happy jerit-jerit, dia rasa macam sayang no. Manalah suami yang malang tu ya. Sebenarnya saya pernah kena jerit. Hah? Tak melawan? Setiap hari, hampir setiap hari. Cantik, minum tambah. Silakan, Bismillah. jangan banyak gula. Kenapa kalau banyak gula? Gula kalau banyak nanti jadi faham lah. Hai, Assalamualaikum. Ya, jangan tukar channel dan sekarang anda sedang menyaksikan Saya Ajak dan sahabat saya Atu Jiro. Siapa tidak kenal? Semua satu Malaysia kenal. Ini sama Atu Jiro. Ya, dan sekarang memang kami dalam rancangan ilmiah Ya. musim kedua, Lawak Tak Lara. Lawak pun dapat, ilmu pun padat. Alamak. Okey, sebelum ni Terbalik. apa? Terbalik. Lawak pun padat, ilmu pun dapat. Okey, kita Okey. boleh pada situ balik boleh? Tak payah buat balik. Tak boleh? Biar orang semua tahu yang kau masuk terbalik. Okey, sebenarnya program Okey. Lawak Tak Lago ni Okey. musim yang pertama, kalau kau tahu pernah tengok Ustaz Samsul debat. Pernah tengok. Takkanlah tak pernah tengok. Tapi muka tipu. Okey, sebelum ni Ustaz Samsul debat, tapi dia punya style dia buat berdiri, sambil berdiri sambil cakap dengan orang yang duduk-duduk lah. Habis kenapa yang minggu ni tak ada, yang musim terbaru ni? Musim yang terbaru ni kita kena faham situasi sekarang ini macam mana. Jadi kita sambil santai, sambil duduk-duduk, sambil minum-minum air. Tengoklah dengan keadaan kita. Mablis kan? Bang, kopi satu. Orang kerja tak datang, dek. Covid. Ya. Okey, untuk pengetahuan anda semua, kita program Lawak Tak Lara ni senang je tu. Ya. Diorang ni mungkin tak tahu macam mana kita nak buat Lawak Tak Lara ni. Daripada filem-filem lama ataupun filem-filem komedi yang popular, kita akan mainkan sikit sudutan dia. Ataupun drama-drama yang ada dalam Esto Warna, kita akan mainkan semula. Lepas tu nanti isu-isu dalam tu kita kupas lah kan. Contohnya kita akan kupas lah. Okey. Benda yang kita tahu kita akan kupas. Kita bukan memandai-mandai. Amboi, Walaupun kita kurang pandai. Wow. Tapi kita kena suruh orang yang lebih pandai. Okey. Beliau ni merupakan seorang orang cakap orang disegani. Orang disegani. Sebelum ni dia pernah belajar dekat Mesir. Kau tahu? Tahu. Saya baca salah sila dia. Dia belajar apa mesti? Dekat Mesir dia belajar pasal Mesir. Salah sila. Ya, lepas tu dia belajar pergi Turki, Istanbul, semua tempat dia belajar. Oh. Tapi kita tidak tahu apa yang dia belajar. Hari itu kita mau tanya lah apa yang dia belajar. Okey. Untuk kita pastikan dia belajar ke tak belajar, jom kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Duduklah. Ustaz, segan Ustaz. Biasa cikgu masuk kita berdiri. Oh, okey. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Malam cikgu. Malam dah. Okey Ustaz. Terima kasih duduk. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Ya. Macam mana kabarnya, sihat Ustaz ya? Alhamdulillah, duduk di samping dua anak muda hero-hero ni, insya-Allah sihat saya. terima kasih Kita nak lah. dapatkan semangat tu. Tadi dia orang cakap je, tetamu jemputan hari ni Ustaz. Ya. Atu paling takut sekali. Kenapa tu? Dia kata dulu dia pernah satu kelas dengan Ustaz apa belajar agama. Bukan murid Ustaz. Oh. Bukan Ustaz. Tadi kau jangan satu kelas dengan Ustaz. Kebetulan Ustaz time tu mengajar dalam kelas tu. Jadi satu kelas lah kan Satu Ustaz. kelas, Ya. Tapi kenapa Ustaz jadi Ustaz, dia tak jadi apa? Dia sebab rambut tu. Rambut tu yang Rambut menjadikan peranan, Ustaz, Itu bukan soalannya Ustaz. Okey, Ustaz Kazim Ilyas, kita nak tengok Ustaz dah ready ke kita nak Okey, bincangkan insya-Allah. klip pertama ni? Boleh. Sebab filem yang ni pertama ini dia daripada petikan National Geographic Ustaz. Jom kita tengok. Kita tengok. Geografik sangat. Ya, darling. Bawa api kemari. Belum sampai. Banyak kumari ada kat India. Orang bilang bawa api kemari. Dia kata minat kemari pula. Aku minta api ya, bodoh. Api bodoh? Hai, api. Kusangka kau pandai. Rupanya kau api bodoh. Nah, Kau gila? Kau nak bakar rumah ni ya? Kau ingat rumah bapak kau ni? kalau rumah bapak aku dah lama aku bakar ni. Aku dah
kelebihan sudan dah. Kau pun tak duduk lagi. Aku minta mantis. Man ke mat? Mantis, bodoh. Mancis. Soalannya, Ustaz, berapa kali perkataan itu keluar? Api bodoh. Banyak sangat. Sabotir suami dia ya. Betul. Kau tu pernah kena jerit dengan bini macam tu? Saya mau bagi tahu dia macam kira mau buka buku pula kan, tapi bagi tahu lah kan. Itulah, kita lelaki, Sebenarnya kita macam tu. saya pernah kena jerit. Hah? Tak melawan? Hampir setiap hari. Sebab tak dengar ke, kurang dengar ke apa? Itulah itu yang maksudnya. Sebab kurang dengar. Sebab kadang-kadang kalau saya tidur, saya terlajak. Jadi soalannya Ustaz, patutkah seorang isteri kena cakap benda begitu? Subhanallah. Ini satu contoh bagaimana dalam masyarakat kita bila hilangnya penghormatan seorang isteri kepada suami jadi macam itulah. Ya, kalau nak tinggikan suara, melainkan kalau suami tu pekak, suami tu kurang pendengaran, bolehlah dia panggil. Itu pun sebab tak dengar. Abang, kan? Sebab itu. Itu pun dah keras lah. Itu dah keras dah tu. Melainkan kalau suami dia tu tak dengar, tak apalah. Tapi kadang-kadang suami ni yang kurang mendengar, kadang-kadang isteri menjerit kuat pun dia tak dengar. Dia menjerit dengan slow je. Abang, jawab pula tu abang. Kan? Jadi tak boleh lah akak-akak nak tinggi suara macam itu pada suami kita. Hormatlah dia. Kan? Mana boleh, haram perbuatan macam itu. Haram pula Bukan sakat isteri je tak boleh macam tu, suami pun tak boleh macam itu. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, wa'ashiruhun nabil ma'ruf, campurilah mereka dengan cara yang baik. Disuruh mencampuri suami, mencampuri isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik, akhlak yang terbaik, percakapan yang baik, layanan yang terbaik. Bukan macam itu. Itulah. Ya. Kenapa muka sama macam tu? Sangat relax lah. Bukan, macam saya rasa macam terasa pula. Sebab sebenarnya saya yang selalu maki isteri saya. Okey. Macam kita ni kan Ustaz kan, macam yelah kita ni darah-darah Jackie Chan ni. Kita tu maknanya mana aja lah kan. Atu-atu. Saya mau Bukan saya lah. Okey. Yang jenis kalau bini jerit sikit, abang, sini awak. Kita nak react macam mana Ustaz? Kita ni jenis nak lawan balik je ni. Kalau kita lawan balik salah ke? Kalau benda yang sedang panas ditambah dengan kepanasan, terbakar lah. Sebab itu kita bertiga maksud saya ni kan, kalau kita ni dapat isteri macam itu, abang-abang dapat isteri yang memang suara jenis tempo punya tinggi punya suara kan, emisser punya kan. Kalau boleh kontrol lah bang. Maksud kontrol tu ialah kita layan leha. Tak baik cakap macam itu. Abang kan jauh mendekat, jadi abang tak pekak lagi leha kan? Jadi cakapan, satu percakapan yang menjadikan lunak hati dia itu. Kalau kita menjerit pula, abang, apa kau ingat kau bodoh ke? Udah. Saya rasa mau perang pula malam itu. Cuma itulah Ustaz, nama bini saya bukan Leha. Takkan saya nak cakap Leha. Itu apa? Nanti saya cakap Leha. Nama saya bukan Leha. Leha mana ni lain. Kau sebut nama bini kau. Aduh. Okey Ustaz, dengan Atu. Ni kita ada seorang ni, dia isteri sahabat kita juga. Sahabat rapat ni. Dia ada soalan nak tanya kat Ustaz. Boleh Ustaz Boleh insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Sarah Raisuddin. Yes. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah nampak sihat semua. Sihat. Alhamdulillah. Saya nak tanyalah soalan. Kalaulah kata macam suami tu dia jadi macam lembat-lembat sikit, macam bodoh-bodoh atap macam Ini bukan tanya untuk Sueb kan? Bukan. suami saya laju, tak payah jerit. Laju. Kalau macam tu macam mana pula keadaan dia Ustaz? Walaupun dia dalam keadaan agak slow, lembab dan sebagainya, tetap penghormatan tu kena ada. Kena tetap, tak boleh sebab menjatuhkan air muka suami. Masyarakat akan dengar, jiran-jiran sebelah rumah pula. Kadang-kadang jiran terus jawab pula untuk isteri tadi kan. Jadi jangan sampai satu tahap kita menghina dia, satu tahap menjatuhkan air muka dia, sampai satu tahap menjatuhkan air muka dia di hadapan orang lain ataupun kepada jiran-jiran lain. Kena cakap elok-elok juga dengan dia. Kalau dia tak boleh nak cakap jauh-jauh tu, pergi dekat dia. Abang,
Beli ikan. Ikan. Nampak tu. Jadi kena buat betul kan. Jangan menjerit, beli ikan. Bodoh. Ada saja bodoh tu. Ini penyakit dah tu. Okey. Ya, Aduh. Sarah mungkin ada apa-apa lagi soalan yang Sarah nak tanya? Kita bagi. Ada. Kalau macam kita jerit-jerit, suami terhibur macam mana Ustaz? Macam mana pula? Dia suka bini dia jerit ni. Dia happy. Jerit-jerit dia rasa macam sayang no. Manalah suami yang malang tu ya. Malam no. Nak isteri dia penyanyi, bila jerit tu dia macam suka pula, macam terhibur pula. Macam mana tu Ustaz? Baik, kalau suami suka tak jadi masalah. Pokok pangkalnya letak kepada keredaan suami, kesukaan si suami tadi. Tetapi pastikan kenapa isteri menjerit, kenapa isteri laungkan suara tinggi tu mesti ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin kurang pendengaran ya. Suami dia. Mungkin suami dia tu memang guru vokal ke maknya memang dia suruh dia yang suruh menjerit. Kalau macam tu tak apalah, haruslah pada masa itu. Gitu. Okey Sarah, terima kasih banyak. Tak, bukan jerit. Kadang-kadang kita bergurau tapi macam meninggikan suara, tapi suami saya terhibur. Itulah cerita lah. Itu masalah kamu lah, bukan masalah kami. Terima kasih ya. Okey Sarah, terima kasih banyak. Pastikan bubble tea ada ya. Okey, Ustaz sudah terjawab semua. Jadi kepada suami-suami isteri yang di rumah itu, kalau ada benda yang tidak sependapat tu, kita tanya kepada orang yang pakar dia lah. Sambil-sambil itu kita mau bertanya, kita mau break kejap lah Ustaz. Banyak cakap tak minum dulu Ustaz. Boleh. Jumpa sekejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau pernah ke beli makanan kat kedai bukan Islam? Kita confuse. Habis kau order apa je kalau kat situ? Order apa yang dia masak lah. Ya Syekh, kembali lagi dalam Lawak Tak Lara bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz okey Ustaz? Okey, saya sentiasa okey. Alhamdulillah. Tak ada makan-makan ke? Itulah lupa saya ada buat biskuit tadi. Biskuit. Ini dah. Nak kena ajak-ajak baru dapat biskut. Ini dah masalah. Nak tunggu atur Ada, cuma tadi dikukus lambat sangat. Lambat. Silalah. Kukus? Kukus. Macam pau pula. Okey, tadi kita sudah dapat jawab soalan-soalan orang, soalan-soalan yang dikemukakan. Sekarang ini kita pergi soalan yang seterusnya pula kan. Jom kita tengok klip seterusnya ni. Mi kari. TS. Lagi ni lihat ni. Wani confirm pengsan. Kenapa? Lompat dia ni. Dewa ais aku mana? Mi kari. Amboi pekan. Bukan hari benda nasi kandar. Lek pedih perut. Nasi kandar aku beli tau. Oh no. Jangan beli itu tak. Ni hang punya ni. Debu. Kau tengoklah siapa yang suruh aku dah beli. Aku yang suruh tu. Kedai tu aku tunjukkan tadi. Oh, kalau lagu tu lah esok kita pakat bagi duit ke Haji. Haji kita sendiri lah. Sebab Haji tak selera kita ni. Boleh, tak ada masalah. Selalu aku makan mi kari penuh atau kuah. Ni dengan daging. Lagi. Apa nak tengok? Oh, ganti sama dia. Kamu kat mana ni? Kongsilah dengan masyarakat. Mana? Harimau teriak ke tu? Ada. Dah ambil kat mana ni? Ambil kat mana? Kedai Ahok. Apa dia? Dah habis makan bawa sentuh Ahok. Nak telan tak telan ni. Teringat Atu, dulu. kau pernah ke beli makanan kat kedai bukan Islam? Bukan kedai-kedai selalulah sebab bukan selalu sebab dekat Sabah dia bercampur tau dia punya kedai. Ya. Kadang-kadang orang masak bihun tu tidak tahulah sebab kadang-kadang Cina, kadang-kadang yang masak orang Melayu pakai tudung. Kita confuse. Habis kau order apa je kalau kat situ? Order apa yang dia masak lah.
Tapi apa hukum dia Ustaz kalau kita termakan tanpa kita tahulah. Macam tadi diorang dah makan baru diorang tahu. Baru diorang tahu tu sebenarnya daripada kedai orang bukan Islam. Apa hukum dia Ustaz? Tadi sebelum kita jawab soalan tu, dia ada sebut batang pinang kan dengan harimau teriak, harimau menangis. Bahasa harimau menangis dengan batang pinang tu ialah daging lembu tu yang paling sedap, yang paling banyak pada seekor lembu tu disebut sebagai batang pinang ataupun harimau menangis. Sebab saya Kupang tu dia orang utara, dia sebut harimau teriak. Sebab ramai orang tak faham binatang apa batang pinang, batang pisang ni. Daging yang paling diminati. Kalau korban tu yang paling direbut itulah dia. Batang pinang itulah hilang dulu. Lembut kan. Lembut dia betul. Okey, kita cerita pasal kalau daging kita ni. tengok tadi tentang makanan kita, termakan benda yang tak tahu halal ke tak halal, macam dah macam dia tadi kan dah makan nak kata apa, yang mana dah dalam mulut tu kena luar lah. Yang mana dah dalam perut apa nak buat, takkan nak vacuum keluar pula kan. Jadi kalau dah termakan, dah selesailah masalah, kira burn je lah. Wajah tu dah tak sedar. Tetapi kalau dah kita dah tahu bahawa benda tu tak halal, kita saja nak makan nak minum, hukum dia tetap haram. Sebab Allah kata suruh cari yang halal dan thayyibah. Carilah yang halal, carilah yang baik. Itu tanggungjawab kita, wajib mencari yang halal. Okey. Kenapa macam frust sangat? Selalu makan makanan haram ke? Banyak-banyak kau termakan. Yang Pat ingat kejadian kita di Afrika, saya pernah makan sausage tu. Ya. Sausage tu apa dia tulis itu apa binatang tu namanya? Kalau dalam bahasa Inggris? Pork. Tapi itu tidak sengaja, tidak apa, saya sudah dengar tidak sengaja. Tak sengaja tak nak kata apa kan. Sedap. Boleh tahan. Okey. Ini soalan seterusnya pula Ustaz. Macam contoh, bukan saja kedai Cina. Kadang-kadang ada yang kedai lain, tapi kita tahu ada yang tak ada sijil halal, ada yang masak mungkin dia membeli bahan saja tercampur dalam itu. Nah, macam mana kalau begitu Ustaz? Ya, tak ada sijil orang begini. kita dia selalu sebut tentang perkataan pork free. Kalau ada kat kedai tu pork free, nampak tak ada pork. Dia terus masuk. Itu bukan satu benda yang menjadikan kedai tu ataupun restoran tu halal untuk dimakan makanan dia. Mungkin dia tidak ada jual pork, tapi dia menjual binatang yang tak disembelih. Kan? Ayam yang tak sembelih, daging lembu yang tak disembelih itu pun juga adalah haram. Begitu juga mungkin ramuan-ramuan yang dicampur di dalam makanannya adalah makanan yang tidak halal. Jadi jangan hanya kita terpedaya dengan perkataan pork free. Maka kita dah kata bahawa ini boleh makan, laksa ni boleh makan. Memang laksa tu boleh makan, tapi kita tak tahu campuran apa yang ada dalam dia. Betul. Jadi kalau kita lihat pemiliknya ataupun toke dia, jangan sekadar melihat kepada pekerja dia. Sebab saya melihat sekarang ni pekerja dia pakai tudung sikit, halal. Halal bukan letak pada tudung akak yang buat membancuh kopi air kita tu, bukan. Betul lah. Kadang-kadang kita tengok macam bertudung Melayu kita. Halal. Halal bukan pada tudung dia, pada makanan. Kita mana nak makan tudung? Bukan tak ada. Betul juga. Kita makan makanan. Kalau tudung sumber halal, payahlah kita kan. Jadi tolong tengok benda-benda itu. Datang-datang warung, Kak minta tudung bawal sendirian. Keliru. Tapi sudah terjawab, okey lah. Lepas ni tak nak buat lagi lah. Okey lah. Alright Ustaz, kita makan-makan lah dulu ni biskut ni. Kejap lagi datang balik kita sembang-sembang ya. Boleh. Dalam lawak tak lara tu. Ilmu pun dapat. Lawak pun dapat. Ilmu pun lawak pun padat, ilmu pun dapat. Hanya ni. Makan banyak kismis lah saya ini. Betul, sepatutnya. Minum. Ini biskut pork free kan? Okey. Tapi saya teringat satu hadis itu Ustaz. Hoi. Saya teringat apa? Kita orang sekelas. Sekelas. Okey. Saya baru teringat sebab saya tertengok prompter. Terima kasih kerana bersama dengan kami lagi. Bersama dengan saya Atu Zero dan juga Ajak Siro dan juga Ustaz Duke.
Duke. Duke. Highway. Highway. UK. Dalam lawak tak lagu, lawak pun dapat, ilmu pun dapat. Lawak pun padat, ilmu pun dapat. Dah 5 kali dia sebut tak betul-betul lagi. Memang Ustaz. Dia kalau dia betul, maknanya dia tak balik. Kalau dia tak betul ni, maknanya dia betul. Minta maaf. Ustaz, Duke bukan Duke. Kau buat macam highway tu Aduh, okey lah Ustaz. Ini klip yang seterusnya Ustaz. Nak sembang-sembang pasal jodoh. Jodoh ni kadang dia datang subjektif. Ada orang tackle dapat. Betul. Ada orang macam Atu ni bomoh. Dia memang pakai bomoh tackle. Saya ada kontak dia lagi. Okey, kalau Ustaz nak nombor nanti kita boleh share, okey? Okey, Ustaz dah ready dah? Okey, boleh. Jom kita layan ni. Apa cerita? Ini rupanya kerja di orang ya. Di sini tempat di orang main mata ya. Sudin turun kau sini Sudin. Bujang lapor tak sadar diri. Minta obat guna apa yang dia sudah kasih pada anak saya sampai anak saya berani menolak pinangan orang. Turun kau sini. Sudah. Sabar. Turun kau sini bujang lapor. Bujang lapor. Jangan cuma gampang gelar anak saya bujang lapor tahu. Kalau tak anak awak yang tak hege-hege, tidak nanti anak saya berhenti. Sekarang anak awak pun salah, anak saya pun salah. Apa pula anak aku yang salah? Anak kau yang jadi hantu. Anak kau turunan jenabrit. Kita gaduh? Hah? Sudah. Sudah nih, berani. Wah, kalau kau berani aku pun tak takut. Mak Sudin, kalau kau saja anak kau palang pintu deh, kepala nanti tahu. Mak Jaitan, anak awak tak suka, anak awak di Malaysia orang ikat kakinya buat orang di kapal. Mak Sudin, aku ini orang ada-ada tahu. Aku ada 2 cincin berlian tahu. Mak Jaitan, aku pun ada lah. Ada apa kau? Cincin tembaga. Ramli, nampaknya aku tak boleh kahwin ni. Pening kepala member. Macam mana tu? Itu bakal mak mentua tu. Parang kau. Tapi tengok mak mentua dia macam memilih lah Ustaz. Memilih darjat. Itu Siti Tanjung Perak memang kalau bagi watak apa pun dia jadi. Cuma dalam filem ni saya suka satu lagu P. Ramlee duduk tepi tingkap main gitar tu. Yang mana lagu? Di waktu malam bulan mengambang. Itu kan lagu. Aduh, layan lah. Okey, boleh ke sebenarnya kalau kita ni memilih darjat macam tu Ustaz? Ya, kulit kita pun sama-sama lah Ajak. Darah kita pun sama lah. Rambut kita semuanya sama. Kita asal daripada yang sama. Ya, khalaqahu min turab. Kita ni dijadikan daripada Adam, daripada tanah. Kita sama aja, tidak ada beza je. Jadi kenapa yang kita sini bila nak kahwin letakkan darjat? Awak orang miskin, saya orang kaya, tak layak tahu. Jadi Islam tak letakkan begitu. Islam letakkan kalau boleh carilah yang berasaskan kepada agama. Siapa pun dia, rupa macam mana pun, yang paling penting sekali agama, nombor 2 akhlak. Alhamdulillah. Ada dua-dua ni cantik lah. Agama, akhlak. Cantik lah. Okey. Tapi saya tak ingat satu hadis itu Ustaz. Hoi! Saya teringat apa? Saya Kita orang sekelas. Oh, sekelas. Okey. Saya baru teringat sebab saya tertengok prompter. Apa hadis dia? Berbunyi macam mana? Macam hadis dia macam kalau wanita itu dinikahi, salah satu agamanya, keturunannya, kecantikannya. Lagi satu mestilah hartanya. Kalau ada harta nanti saya boleh kebas itu hartanya lah. Macam gitulah. Hebat juga Ustaz ni bab jodoh main hadis ni. Dia bukan kita kena cari 4-4 tu. Kalau nak cari 4-4 ni letih lah. Memang tak jumpa. Kalau dapat jumpa tu rezeki benar. Untung lah. Untung benar lah kan. Tapi manusia kahwin sebab apa? Ada yang berkahwin sebab hartanya. Kenapa kau kahwin dengan dia? Kan dia dah tua. Memang tua tapi duit dia banyak. Tanah besar. Ada harta dia. Kenapa kau kahwin dengan dia? Dia aku nampak dia tak segak pun. Memanglah tak segak tapi keturunannya sama kita orang. Kenapa kau kahwin dengan dia? Aku nampak dia tu biasa-biasa saja. Memanglah tapi kita ni aku ambil dia sebab ilmunya, sebab letakkan kepada agamanya. Dalam banyak-banyak perkahwinan tadi tuan-tuan, yang paling bagus sekali kata Rasulullah, berkahwinlah kerana agamanya.
Bila agama kita kahwin dapat dengan agama, harta dia pun kita dapat, keturunan dia pun kita akan dapat, nasabnya pun akan dapat. Itulah bagusnya. Okey, Ustaz, share. Ya, Kita share. bila bercerita pasal jodoh ni, ada seorang ni artis kita. Dia ni nak tanya Ustaz pasal jodoh, Ustaz. Ya. Boleh Ustaz Boleh, boleh. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak payah bertempik. Aku tak pekat. Dengar. Abang ABU sihat ke? Alhamdulillah ada. Ya. Alhamdulillah. Bang, ni saya Atu dengan Ustaz Kazim nak dengar soalan daripada abang. Abang tanyalah soalan apa-apa pun bang. Mana tahu kita boleh bantu. Betul. Abi dah cerita pasal jodoh. Jadi aku nak tanya pasal jodoh jugalah. Tapi sebelum tu Ustaz, dua-dua orang sahabat saya tu bagus sangat tu, banyak bantu saya tu Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Cuma dia tak bantu saya carikan jodoh. Itu bukan salah saya. Aduh. Soalan dia macam ni. Ada orang kata, dia kata kalau kita nak dapat jodoh ataupun dah nak buat pemilihan tentang jodoh, kita yang paling bagusnya kita buat sembahyang istikharah istikharah. Jadi andai kata Ustaz kita dah buat tapi tak juga ada contohnya kan, macam mana kat Ustaz? Apa masalah tu? Masalah kat saya ke? Masalah kat mana? Tak nampak-nampak. Terima kasih Abang Abi kita. Istikharah dia maknanya kalau dah ada pilihan. Dah ada pilihan. Bukan maknanya belum ada pilihan lagi. Buat istikharah. Buat apa sembahyang istikharah, Mak? Kenapa? Aku nak cari pilihan. Pilihan belum ada. Macam mana nak dapat jawapan? Maknanya benda tu dah ada. Orangnya dah ada. Cuma baik ke tak baik, maka kita minta petunjuk daripada Allah. Nama dia istikharah. Walaupun seorang, bukan setakat berdua je. Setengah orang faham berdua, mana aku dapat, yang tinggi ke, yang rambut kerinting ke apa kan. Bukan, dia bukan macam tu. Seorang pun memadai untuk buat istikharah. Boleh buat istikharah dah. Yang ketiganya, istikharah ni tak semestinya datang dalam mimpi. Lepas bayar istikharah tidur, manalah muka si mamat ni tak keluar-keluar lagi ni. Tak semestinya. Istikharah dia datang juga daripada ketenangan hati. Bila sebut je nama ajak, tenang je hati makmur tu. Maknanya itu ketenangan sudah ada. Nama ada. Siapa bawa tenang lah. Ataupun ada orang bagi tahu dekat perempuan yang buat istikharah tadi, Atu tu bagus. Kamu kalau dapat Atu sebagai suami, kamu bagus sangat. Maknanya ada orang yang sampaikan itu maksud ataupun cara bagaimana solat istikharah itu dapat jawapan. Bukan semata-mata dengan mimpi semata-mata. Maksudnya sudah tenang sudah selalu Ustaz. Ya. Apa dia? Tenang tu selalu tenang. Ya, tenang selalu ya. Cuma tak jodoh. Abang AB kan sekarang ni ada macam-macam sekarang. WeChat ada shake je lah. Macam tadi baru Siti Sarah call. Kan Siti Sarah kan call. Ya, kalau abang gunakan WeChat abang, yang dapat tu pembantu abang, bukan abang, sebab semua dia yang uruskan. Aduh, tapi apa pun Abang AB, nanti kalau dah ada rezeki jangan lupa jemput ya. Kita orang. InsyaAllah. Baik bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Abang AB. Ya Abang AB, terima kasih Abang AB di talian. Dalam talian. Dalam rumah. Okey, terima kasih Abang AB di dalam rumah. Okey. Aduh, itu dia. Tapi kalau dah ada kawan, dah ada pilihan, cuma duk susuk itu kena buat sembahyang hajat. Minta dibukakan pintu hati. Kalau dia dah buka pintu hati, tepat tak tepat pilihan ni, istikharah nama dia. Gitu. Faham tak tu? Faham. Payahlah sembang kau. Baik, kita lihat dulu lah. Sembang nanti Ustaz dah lama pening. Dah, kita jumpa kejap lagi dalam Lawak Tak Lara. Ilmu pun dapat, ilmu pun padat, lawak pun dapat. Ustaz tak tahu ini kena istikharah ni. Istikharah juga. Sebab tak tepat lah tadi tagline tu. Minum. Allah Ta'ala bagi dia buta. Berapa ramai orang yang buta yang hafal Quran? Berapa ramai orang yang buta boleh jadi top? Kan boleh jadi main biola, main piano lagi. Piano, biola pula kan. Ya, anda masih lagi bersama dengan saya, Ajak, Atu dan juga Duke, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Alright. Lawak pun dapat. Ya, ilmu pun dapat.
Sudah tak boleh. Aku pun salah juga tu. Okey, lepas ni kita ada lagi klip-klip yang seterusnya. Mungkin boleh. Dia macam tentang isu lelaki lembut lah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Terbuat pula saya dulu macam begitu kan. Terbuat pula. Ya ke? Asal dulu? Asal dulu begitulah. Sebab kawan-kawan saya kebanyakannya lembut-lembut. Ya ke? Jadi pernah terbawa-bawa sikit lah, tapi saya tak stop lah. Itu Ustaz, kenapa macam tu? Tak ada saja. Itulah kita tengok ni klip dia minggu ini Mahajalawak Mega 2013 kalau tidak silap. Siapa ni? Persembahan siapa ni? Kita tengok. Mana dia? Kau sini lah. Kau hutang tak reti nak bayar. Aku datang cari kau. Aku nak cocok bank tutup hari Ahad. Johor kan buka. Kau jangan buat aku marah. Sakit. Kau sini. Kau sini. Kawasan gua. Okey, kau tak takut ke kalau abang gua datang lu berani tadah ke? Siapa abang lu? Okey, betul. Betul kau berani? Panggil lah. Ini Lan lah. Abang, kenapa ni? Kenapa ni? Dia hutang. Patah awak. Ini video klip betul ke atau memang betul-betul orang yang macam gitu ni? Ya. Kan begitu. Tak, dia sebenarnya kadang-kadang ada orang dia bagi alasan tau. Dia macam dia tak minta dilahirkan macam tu. Boleh ke guna alasan macam tu? Macam tu tadi kita melawak aje. Tapi kalau yang betul-betul tu macam mana Ustaz? Macam lagu pula kan. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku minta lembut begini. Itu tambah pula kan. Itu tambah pula. Baik, Allah Ta'ala ni dia maha baik. Tidak ada satu pun ciptaan yang Allah Ta'ala buat tu tidak sempurna. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dijadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Mana ada budak-budak tu lahir dalam keadaan yang kalau dia tak sempurna, misalnya dia OKU sekalipun, ada kebaikan pada budak tadi. Mesti ada kebaikan pada dia. Mesti ada kelebihan dia. Allah Ta'ala bagi dia buta. Berapa ramai orang yang buta yang hafal Quran? Berapa ramai orang yang buta boleh jadi top? Kan boleh jadi main biola, main piano, lagi main piano, biola orang kan. Ini pun cik tahu ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita anggap bahawa orang yang OKU kelainan upaya tadi bahawa orang macam ni dalam keadaan dia tak akan berjaya. Tak. Berapa banyak jadi profesor. Betul. Cakap pun tak boleh guna ini. Jadi profesor dia. Begitu juga kadang-kadang kita jadi macam itu sebab kadang-kadang kita sendiri yang membentuk ke arah situ. Kita sendiri yang membiarkan perasaan kita dibuai-buai lalu kita mengikut perasaan. Sepatutnya bila kita ada sedikit nampak sikit kelembutan, ubah. Sebenarnya kita diberi pilihan oleh Allah Ta'ala untuk mengubah benda itu. Tapi kalau kita dah ada sedikit dan kita asuh dia lagi, memanglah dia akan jadi perfect lah. Ya, sebab tu kita sendiri yang berusaha nak jadi apa sebenarnya. Ini pun dulu ni, kalau tak ni saya tarik-tarik ni. Mana ada. Jadi tak ada lah istilah apa kunta apa khunsa tak ada lah istilah khunsa. Tak pula. Wal fadang fasiru. Okey, macam mana pula Ustaz kalau kita lupa yang kita ni pernah berhutang? Macam kes tadi tu. Ada bergaduh pasal hutang. Dia panggil sebelum dia panggil abang dia tu kan. Tapi ni macam mana pula kes hutang tu? Kita lupa. Kita dah hutang. Buat lupa apa? Dia kadang-kadang memang nak lupakan juga. Macam hotel lah Ustaz. Sebab itu kalau ada orang berhutang dengan kita, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin katibun faktubuh. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, apabila kamu ada urus niaga transaksi hutang di kalangan kamu, hendaklah kamu tulis. Tulis walaupun RM10, RM20, RM2, tulis tarikhnya, bila siapa ambil sign. Dan kata Allah lagi, kalau boleh ada saksi, supaya
bila dia lupa, kita boleh ingatkan balik dan saksi tu akan jadikan. Ini masalah kita ni. Ajak minta 100. Bagi. Saksi pun tak ada, tulis pun tak ada. 2 bulan tak bayar-bayar lagi. Tengok ajak tukar kereta baru. Tengok tayar sport rim baru. Bila hutang 100 aku nak bayar ni? Ini nama dia tentang dia lupa. Maka Atu boleh tolong ingatkan. Bro, 100 bila bro? Iya ke aku dah hutang kau? Kan dah gaduh dah. Sebab itulah Islam menyuruh kita menulis transaksi hutang tadi. At least kalau terlupa, buat lupa dah ingat. Kita takut nanti bila kita meninggal, siapa saksi? Betul. Nak datang jumpa dengan waris anak, bapa arwah bapa engkau ada hutang pakcik 1,000. Mana saksi? Mana bukti? Memang tak adalah kita. Kalau kita pakcik jangan bohong. Pakcik ni scammer pakcik ni. Scammer pula kita kan. Yalah betul lah. Jadi kalau macam kena ingat lah apa yang orang pinjam dengan kita kena ingat. Kena ingat dan kalau boleh tolong ingatkan dia balik. Ustaz pun nampak saya kan tadi daripada awal program yang tagline tu pun saya susah nak ingat Ustaz. Ini lagi nak hutang Ustaz. Tak apa. Kalau macam kau tak apa. Sebab banyak aku pinjam kau ni. Kau pun memang dah lupa. Alright, anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini dalam Lawak Tak Lara. Lawak pun dapat, lawak pun padat, ilmu pun dapat. Itu maksud. Beritupukan. Dah betul. Mengerti perasaanku, ku ingin dirimu mengerti aku. Hello Dato'. Kita Dato' cinta satu. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Yes, masih lagi bersama dengan kita dalam Lawak Tak Lara. Ya kau. Okey, bersama dengan saya Zero, Ajak Syiro dan juga Ustaz Kazim Ilyas. Okey, lawak pun dapat, padat. Ilmu pun dapat kan Ustaz? Ya, InsyaAllah. Ada manfaat rancangan kita. Betul, insyaAllah. Okey, jadi Jak. Jadi kita macam biasalah. Kat sini kan kita nak tengok klip-klip Ustaz. Betul. Ustaz dah ready ke nak tengok klip seterusnya ni? Boleh, saya okey je. Tengok sedap tak sedap klip ni. Klip apa ni? Sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu je. Ada ekor atas tanah. Huruf lambang tanah. Jadi, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim, tetapi tak ada matanya dah je. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama jim. Oh, jim mata buta lah je tu. Mata buta. Sekarang Cik Sudin pula. Jadi. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal je. Huruf ini sama dengan huruf jim. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah. Ini mata di atas cikgu. Jim pakai toncing. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Sebab sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Dan huruf M. Lah, jangan suka selalu ketahukan orang. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H. Huruf H. Kalau kita tengok tadi perangai dia orang tu, dia orang bertiga-tiga. Termasuk dengan Pak Abu tu. Dia orang pun tak pandai tapi dia orang tegur orang. Lepas tu bila orang jawab salah dia ketawa kan pula tu tapi dia tak tahu. Boleh ke Ustaz kalau kita tegur orang tapi kita tak tahu? Jadi kalau dalam filem ni ada satu lagu yang menarik yang kita boleh dengar lagu dia kan. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Sikit-sikit sudahlah tuan-tuan, balik pada soalan tadi. Ya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak tegur kerana kita pun tak sempurna. Jadi kita boleh tegur kalau benda tu kita tahu. Kita boleh cakap. Dan memang kita disuruh bercakap kalau benda tu salah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi kalau benda yang kita bukan ahli, kita sendiri pun tak tahu, diam lebih menyelamatkan. Jadi dalam kisah tadi ni, orang yang tegur tu pun tak tahu, yang ni pun tak tahu, baik diam, baik dengar cikgu je komen apa yang sebenar. Nanti kalau teguran kita tu salah, orang mula akan mempertikaikan kita, orang takkan hormat pada kita. Sebab tu kadang-kadang
orang yang tak berapa nak pandai ni, bila dia diam, dia akan nampak pandai. Contoh Lah dia diam tadi. Saya cuba nak jadi pandai ni. Bila dia diam, kita akan nampak hebat Atuk ni. Cuba dia buka mulut, orang kata nampak. Baik dia diam. Lebih dia diam. Nak bagi tahu bahawa tegurlah kalau benda tu patut ditegur. Dan kalau orang menegur kita, tak kira siapa pun, kalau saya ni yang menegur saya Atu, dan teguran dia betul, saya tak boleh cakap kau siapa. Tak boleh cakap macam itu. Walaupun yang menegur kita itu mungkin anak kita, kalau teguran itu betul, tetap kita kena terima. Ya. Cuma yelah kadang-kadang cara Adab dia. Contoh macam kita lah. Macam kita orang, macam kita mau hantar upload gambar. Lepas tu netizen komen. Dia komen tu bukan yang benda-benda yang tegur, yang benda-benda yang betul, tapi cara dia macam mau menjatuhkan saya. Ya, betul. Adakah patut saya balas balik atau saya block dia punya akaun? Kita kena tengok. Kalau macam saya lah tu, kalau orang petikai dan dia merosakkan hubungan kita dengan masyarakat yang lain, dengan netizen yang lain, followers kita yang lain, saya block aja. Sebab kita tuan rumah, kita berhak sama ada nak membenarkan orang ni masuk ataupun tidak masuk dalam rumah kita. Jadi kalau media sosial itu hak dia. Jadi kalau orang nak masuk dia tak suka, okey, boleh buat. Kita tengok rambut Atu macam ni, rambut dia macam tu, kita tak boleh hina dia. Apa rambut kau? Ini bukan ciptaan dia. Kehendak Allah yang menjadikan rambut dia kerinting. Ataupun katalah perut dia boroi masalahnya, bukan dikehendak. Kita tak boleh nak cakap. Nak tegurlah dengan yang cara yang terbaik sekali. Betul. Bukan boleh tegur hentam saja. Ini ada orang ni setiap hari mesti kena kecam. Bangun pagi kena kecam, dia buat benda ini kena kecam, dia buat itu kena kecam, buat ini kena kecam. Tabah betul. Tabah. Itu yang saya mau tanya, tabah tidak tabah orang ini, macam mana dia punya soalan? Siapa yang nak tanya soalan ni? Ni Datuk Alif Syukri ditanya. Ya ke? Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Atu ajar Ustaz kasih Alia. Saya ni nak tanyalah satu soalan. Salam. Sekarang ni kan, kalaulah boleh orang kata saya merayu, saya tak tahu nak merayu dengan mana. Dah jenuh berdoa dengan Tuhan, dah jenuh berdoa dengan Allah. Kenapalah saya ni hari-hari kena kecam? Apa salah saya sebenarnya? Kenapa saya sering menjadi bahan kecaman masyarakat, terutama kat laman sosial, Ustaz? Tolong bantu saya, Ustaz. Saya dah pening kepala, kadang-kadang saya dah putus harapan dah sebenarnya. Ustaz bantu saya. Baiklah. Datuk Alif, mungkin itu tandanya orang suka pada dia. Orang sayang pada dia, orang ambil berat pada dia. Selalunya bila orang selalu ambil berat pada kita, dia akan sebut. Di sebalik kecaman-kecaman tadi, kalau Datuk Seri adalah orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang hentam kita, orang tibai kita pula, kita redha, kita maafkan dia, orang pahala dapat kat kita. Sebab tu kadang-kadang kita buat satu cerita yang memang minta supaya dikecam. Saya tak pernah, Ustaz. Ini bukan Datuk Seri ni, tidak mereka ni. Saya tak pernah. Saya jujurnya, jangan mengelumpur. bila saya buat satu video ni, saya nak memberi inspirasi, tapi orang kata saya nak meriak. Sebab tu sekarang ni saya tak suka buat video dah. Betul, buat apa sekarang? Nak saya dah bertaubat, Ustaz. Tak apa. Sekarang Datuk Seri boleh mempunyai pilihan ya, supaya buat yang terbaik, niat yang ikhlas, niat. Kalau ada orang hentam Datuk Seri semua, kita serahkan kepada Allah. Kita gantikan kecaman tadi kepada kebaikan. Dan insya-Allah bila kita baik, bila kita ikhlas, kebatilan akan pergi, kebenaran akan datang. Itu yang Datuk kena yakin, saya rasa. Alhamdulillah. Dengar tu, Tok. Dah dengar belum, Datuk Alif? Dah dengar. Ajak, tapi saya ni kan bila dah tua, umur saya pun dah 34 tahun. Saya dah mulalah rasa, kadang-kadang mungkin kita rasa benda ni kita nak bagi inspirasi, tapi kadang-kadang orang menyampah. Jadi saya kata, saya tak salahkan masyarakat, tapi saya salahkan diri saya, Ustaz, sebenarnya. Tak apa, Datuk. Lepas ni saya rasa macam tu, Ustaz. Baik, faham Datuk. Cuma Datuk, last kali Datuk, kalau Datuk nak menyanyi lagi, jemput saya, insya-Allah kita buat duet. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Alif Syukri. Tak boleh tak sekali. Ya. Saya nak menyanyi, boleh untuk penonton semua? Nanti program ni akan kecam pula. Mengerti perasaanku, ku ingin dirimu mengerti aku. Hello Datuk, Datuk cinta satu. Bisa kita bersama. Tolong telefon dia. Okey, terima kasih Datuk Alif Syukri. Betul-betul mengadu dia ni kan. Saya pun macam
nak pergi rumah dia, nak pujuk dia. Kalau dia saya pujuk dapat sampul, okey. Ya, sebab kita kena ingat bahawa apa yang kita tulis akan disoal di hari kiamat kan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang kita tulis dan kesan apa yang kita tulis akan disoal oleh Allah di hari kiamat. Itu surah Yasin tu kan. Jadi berhati-hatilah. Kita sebagai netizen kena jadi orang yang bijak. Kalau kita nak kecam pun pada benda yang betul dan boleh memberikan kesedaran. Jangan sampai mengecam peribadi, mengecam susuk tubuh dan sebagainya. Perkara itu adalah dilarang dalam agama kita. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Rasa macam berilmu sangat kita hari ni, Syekh. Tengok lain kau macam dah kena brainwash. Saya rasa macam mau azan terus lah. Alright, terima kasih. Lagi sekali kita ucapkan yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas sebab datang ke Lawak Tak Larang. Alhamdulillah. Jadi minggu depan nanti siapa kita punya cikgu kita? Minggu depan kita ada lagi orang yang orang cakap memang orang yang hebat. Siapa? Salah satunya kita ada Datuk Ustaz Badli Shah Alahuddin. Ini peminat Piramli juga ni. Betul. Jadi anda semua pastikan saksikan Lawak Tak Larang. Lawak pun dapat, ilmu pun padan. Assalamualaikum, jumpa lagi minggu depan.